Dia meronta-ronta. Dia cakap, selamatkan anakku. Selamatkan anakku. Aku nak selamatkan anakku. Kami marah masa ni. Anak apa benda yang Muiz ni merepek sambil merang-merang nangis macam tu. Selamat datang ke saluran kisah waktu malam. Kisah yang dibacakan hanya merupakan kisah hiburan semata-mata dan sebarang kemuskilan silalah rujuk kepada yang lebih pakar. Assalamualaikum dan selamat mendengar. Okey, nama saya Yus. Kisah ini berlaku pada tahun 2013, di mana masa itu saya masih lagi baru dalam kerjaya saya di oil and gas. Masa tu kat kawasan perairan di Southwest Borneo, di bahagian barat Borneo, iaitu kawasan Ampar Pelantar Minyak. Tak perlu saya bagi tahu lokasi Ampar berapa ya. Sebab pelantar minyak ada nombor dia sebagai contoh Ampar 1, Ampar 2 dan seterusnya. Okey, rasanya sesiapa yang kerja offshore di kawasan ni mesti tahu kan di mana tempat ni. Okey, di sini kisahnya bermula. Pada masa tu kira-kira pukul 1 pagi lebih, lepas break hour bagi shift malam. Kita orang shift malam as usual daripada 6 petang sehingga 6 pagi esok. Malam tersebut, pelantar minyak tersebut shutdown. Jika pelantar minyak ni shutdown, kami akan membuat aktiviti cooling work, hot work, rigging work, torching work dan lebih tepat lagi, maintenance work lah di sekitar pelantar minyak yang shutdown. Time ni, saya, aka Yus, Muiz dan Saiful, kita orang ni diberi tugas untuk buat mastering. Dan nak buat benda ni selalunya dekat dengan boat landing ataupun sampam. Sebab ini adalah pemisah antara minyak dan gas dari dasar laut. Jadi sudah pastilah kami masa tu dekat dengan permukaan air laut kan. Okay, dengan suasana masa tu yang agak sedikit gelap sebab lampu pun sama-sama je. Tapi untuk memudahkan kerja, kami gunakan lampu headlamp. Lampu yang dekat atas helmet macam pelombong tu. Okey, sedang asyik buat kerja tu sambil kita orang borak kosong dan sambil tu juga kami bahagi pendapat sesama kami lah untuk selesaikan kerja kami ni. Tiba-tiba kawan saya terlihat satu batang pokok yang sedang hanyut dibawa oleh arus laut. Agak besarlah juga batang kayu ni, dipenuhi dengan akar-akar daun dan daun kekuningan yang berlumut. Mula tu saya agaklah ni mesti kayu balak yang hanyut ni. Macam-macam andaian je, macam-macam andaian antara kami. Sebab yalah, pesan kan nampak kayu balak besar macam tu hanyut tengah lautan. Kecurigaan kami bermula apabila benda tu hanyut dalam 30 meter jarak dan ia menghampiri tempat kami membuat kerja, iaitu dekat kaki pelantar. Tiba-tiba Muiz cakap, "Oi geng, tengok tu batang hanyut tu macam nak menuju ke tempat kita lah." Saya terperasan. Iyalah Is, melawan arus pula tu. Sebab saya nampak, walaupun keadaan sama-sama masa tu, si Muiz ni dia nampak arus laut dengan batang tu berlawanan. Senang cerita seolah-olah macam batang tu sedang melawan arus. Lepas tu saya pun cakap, lain macam je aku tengok aku tengok benda ni macam pulau hanyut. Gelak saya pun. Semasa kita orang sesama gelak ni, boleh gelak lagi
tiba-tiba ada satu bau yang sangat hanyir dan busuk. Jadinya bau yang sangat-sangat busuk sehingga kan kami pun tak sanggup nak tahan dengan bau tu. Dan pada masa yang sama, weh, korang tengok tu, saya pun cakap. Aku pun pandanglah ke arah benda tu. Subhanallah, apa benda ni? Yang Muiz pula dah diam. Dia dah tak cakap apa-apa. Nak tahu tak apa yang kami nampak? Apa yang kami nampak pada masa tu, batang ni, kat atas batang tu, seolah-olah dia sedang menghembuskan air di atas permukaan dia. Dia macam ikan paus yang sangat besar sedang hembuskan air atas belakang dia kan. Macam tu lah. Dan yang paling menakutkan sekali, ia bergerak menghampiri kaki pelantar di mana tempat yang kami berada. Dan yang mengejutkan kita orang, benda ni akar dia menjalar hidup tu. Jelas depan mata kami nampak akar dia mula menjalar dan berpaut melilit dekat kaki pelantar. Sangat menggerunkan waktu ni. Sehingga kita orang bertiga tak tahu nak buat apa. Sambil tengok benda ni hidup live depan mata kita orang, bentuk dia sangat menakutkan, seperti batang besar yang menyerupai lembaga, dan dia mempunyai wajah yang gelap yang sangat-sangat menakutkan. Lalu Saiful cakap kat kita orang, cepat lari weh, cepat lari, belah. Saya pula dah tak tunggu lama lah. Terus buka langkah lah. Dalam kurungan 5 anak langkah sekali langkah. Panjang langkah dia. Bayangkanlah betapa takutnya saya. Saiful jangan cakap lah sampai nak terjatuh dia time lari tangga tu sebab berebut nak naik dengan saya. Dalam keadaan macam tu, tiba-tiba dekat belakang Muiz menjerit. Dia meraung sambil menangis. Anakku. Dia tukar macam tu lah. Muiz menangis dan meraung sambil sebut nama anak dia. Dan kami berdua pun tersentak bila tengok keadaan Muiz yang macam tu. Kami tengok dia dah mula campak dia punya helmet dengan safety glass dia, dan bergegas nak buka kasut safety boot dia seperti orang nak buat sesuatu, macam dia nak terjun dalam laut nak pergi kat benda tu. Aku dengan Saiful berbekalkan iman yang tak seberapa nak ada ni, kami berdua pun tanpa fikir banyak patah balik dan pergi tarik Muiz, bawa naik atas untuk lari tinggalkan benda tu. Tapi Muiz berkeras. Dia meronta. Dia cakap, selamatkan anakku, aku nak selamatkan anakku. Kami marah masa ni. Anak apa benda yang Muiz ni merepek sambil merang-merang menangis macam tu. Sambil dia tunjuk tangan dia dekat benda tu, dia cakap, anakku. Dan aku marah. Kami memang marah, tapi dalam masa yang sama kami pun seram juga masa tu. Tapi aku dan Saiful malas nak fikir pasal benda tu. Kami berdua pun peluk dia dan terus bawa dia naik ke atas, walaupun keadaan kami terpaksa bergelut dengan si Muiz ni. Daripada terjadi apa-apa yang tak diingini, kami terus cuba berusaha untuk membawa dia naik ke atas. Okey, dipendekkan cerita, semasa kami sedang huru-hara dekat bawah tu, tiba-tiba salah seorang in charge kami daripada atas pelantar, yang saya namakan dia sebagai Pak Mulyadi, bukan nama sebenar. Dia ni orang Indonesia Islam, kuat solat dan sangat berpengalaman. Time tu dia tengah nak cek keadaan kami yang buat kerja. Time dia on the way nak turun ke pelantar, dia terkejut tengok kami kat bawah dalam keadaan huru-hara. Boleh nampak dari atas, kalau kita boleh nampak kami kalau dia tengok daripada atas, dia melalui lantai kerating tu. Dia macam lantai jaring-jaring tu dengan jaring-jaring besi dekat pelantar minyak tu. Okay. Time dia nak turun tu, tiba-tiba ada suatu bunyi yang sangat menakutkan datang daripada benda batang tadi tu. Seperti bunyi binatang yang tengah mengaum marah.
Lebih kurang lah macam tu. Saya pun tak tahu nak describe-nya bunyi macam mana. Agak-agak je lah ya. Nyaring sangat bunyi benda tu. Diikuti dengan bawahannya tadi semakin membusuk. Muiz time ni dah terduduk blur macam orang kena sampuk, tapi mata dia terbuka dan memandang ke arah makhluk tadi tu. Makhluk batang tadi tu menampakkan sepasang mata berwarna merah. Dia tambah lagi benda tu berpaut dekat kawasan gelap melekat dekat kaki pantai. Jadi wajah makhluk itu tak jelas-jelas kelihatan, cuma nampak mata je merah. Okay, dalam keadaan dan dengan pantas, supervisor saya Pak Mulyadi ni turun mendapatkan kami. Dia melihat keadaan kami masa tu dan dia seperti mengetahui apa yang berlaku pada kami bertiga. Dan terus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus dia melaungkan azan. Okey. Semasa dia sedang melaungkan azan tu, tiba-tiba pelantar minyak tu seakan-akan bergegar kami rasa. Dan air laut berkocak-kocak sambil mendengar deruman makhluk tadi yang seakan marah. Dan kemudian kami dengar suara dia makin jauh dan makin jauh. Makin sayup kedengaran dan terus hilang dari pandangan. Kawan saya Muiz pun separuh sedar masa benda tu dah hilang. Nampak dia lemah. Dan dipendekkan cerita, pada keesokan harinya dia hantar pulang ke darat. Mungkin efek daripada rasukan benda tu, saya kurang pastilah. Tapi yang Pak Mulyadi cakap pada kami, benda tu boleh merasuk manusia dan boleh menyebabkan kematian jika tersilap langkah. Dan kami diberitahu lagi yang makhluk tu sejenis hantu laut ataupun hantu air yang orang panggil tembuaka. Benda ni orang dulu kata jangan sesekali tegur bila ternampak. Dan ada juga mitos mengatakan jika kita alert dan nampak benda dari jarak jauh, ada baiknya kalau kita tinggalkan terus tempat tersebut secepat mungkin sebelum perkara yang buruk berlaku. Sebab katanya makhluk macam ni jenis meminta nyawa. Okey, itu salah satulah pengalaman kami. Jadi terima kasih dan selamat malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan kisah daripada kisah waktu malam. Jangan terlalu percaya dan terikut-ikut dengan apa yang bakal anda dengarkan. Okey, kisah yang menarik sangat-sangat kisah ni. Okey, cerita ni saya ambil daripada blog yang ada di dalam internet. Cerita ni rasanya korang pun pernah baca, tapi saya nak komen sikit lah, nak ulas sikit berkenaan dengan cerita ni. Macam kita tahu, lautan dan hutan memang sinonim lah tempat, kita kata tempat makhluk tu. Sebab makhluk tu biasanya dia akan duduk tempat di mana tak ada manusia duduk. Jadi kita, lagi-lagi terutamanya kepada kita yang beragama Islam, sangat-sangat disarankan kalau kita nak masuk ke tempat-tempat yang macam tu, hutan ke, laut ke, mana-mana lah, tempat yang tak ada orang duduk di situ, kita kena baca doa, minta perlindungan pada Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang bentuk bahaya ataupun apa-apa sajalah benda-benda yang tak baik daripada menimpa diri kita. Okey, berbalik pada cerita tadi, saya rasalah Muiz yang dalam cerita ni, dia mungkin jadi sasaran makhluk tu. Mungkin makhluk tu, jin tu, hayalkan dia. So dia nampak dalam air tu macam anak dia, terdengar, ayah, tolong ayah, tolong selamatkan adik, tolong. Mungkin macam tu. Na'udzubillah, minta jauhlah jadi daripada kita berhadapan dengan situasi macam ni. Mujurlah Muiz tadi, dia tak seorang, dia ada kawan 2 orang yang orang kata memang caring gila dengan dia. Okey, itu sajalah. Okey, sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi mendengar kisah daripada Kisah Waktu Malam. Kita akan jumpa semula pada kisah yang lain. Sekian, terima kasih.